Berikut adalah 7 kereta buatan Itali yang paling hodoh dan paling menyedihkan sekali. Dalam beberapa episod lepas, kita ada melawat ke China untuk melihat apakah 7 model kereta ciplak serta kita dapat memahami bagaimanakah sikap mereka hinggakan sikap tersebut refleks dalam hasil ciptaan kereta-kereta mereka. Tapi untuk episod kali ni, kita akan melawat ke satu lagi negara yang semua orang tak nak pergi sekarang ni, iaitu Itali. Satu lagi negara yang berada di zon paling bahaya dalam pandemik COVID-19. So, pegang phone korang semua kuat-kuat sebab kita akan mendarat di Rom, Itali. Sebut je nama Itali, apakah perkara pertama yang akan terlintas dalam fikiran korang? Adakah korang akan terfikirkan keindahan Vatican City atau binaan-binaan Roman Empire purba seperti Colosseum dan lain-lain? Ataupun korang akan terfikirkan pizza? Betul tak? Ballando il mambo all'italian, hey, hey mambo, mambo italiano, hey mambo. Kalau saya, nama Itali akan buat saya terfikirkan kecantikan. Kecantikan dan keunikan desain-desain kereta diorang seperti Ferrari, Maserati, Pagani, Ducati, Alfa Romeo dan of course my favourite, Lamborghini. Pendek kata, Itali ada segalanya. Itali adalah segala yang cantik dan indah. Tapi tahukah anda, di sebalik usaha mereka untuk menjadikan sesebuah kereta itu kelihatan cantik dan unik, ada juga beberapa hasil kerja mereka yang akhirnya end up menjadi hodoh. Move it out, do the shit, take it back, and do the shit, step left, then drift. So, hari ini kita akan dalami apakah sikap orang-orang Itali yang sebenarnya ramai di antara kita yang tak tahu. Mereka ni sebenarnya sangat berbeza daripada bangsa Japan. Di sebalik kehebatan mereka, mereka sebenarnya adalah satu bangsa yang tak suka dikontrol. Sentiasa nak jadi lain daripada yang lain, suka melawan arus dan kadang-kadang degil. Hasil ciptaan utama mereka iaitu kereta. Hasil tontonan video ini akan disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih atas sumbangan anda yang subscribe dan tak skip iklan. Laporkan sekiranya anda lihat video ini dicuri dan diupload semula ke Facebook page yang tidak berkaitan. Nombor 7, Lancia Delta. Mungkin ramai yang tak berapa mengenali jenama ni. Lancia dulu terkenal dengan kejayaan mereka dalam arena motorsports. Tapi company ni semakin tidak berupaya mengikut trend dan semakin lama semakin merosot. Lancia Delta ni adalah kompetitor kepada Mercedes A-Class, tapi ianya gagal untuk menjadi sebuah sports hatchback dan end up menjadi sebuah dah macam MPV pun ada. Proportion dia sangat mengelirukan, tapi paling banyak terima kritikan adalah daripada sudut belakang. Lampu belakang dia tiba-tiba je ada dekat situ. Langsung tak boleh nak masuk. Apatah lagi nak compete dengan model-model daripada Jerman, France dan lain-lain. Nombor 6, Alfa Romeo 4C Coupe. Apa masalah dengan kereta ni? Kalau kita lihat dari pelbagai sudut, semua proportion dia nampak seimbang, sleek, simple dan cantik juga sebenarnya. Tapi masalahnya adalah untuk versi yang ni. Dia punya headlight mazirkan banyak masa untuk hasilkan sesuatu yang korang sendiri describe lah apa benda ni. Pening-peningkan kepala untuk hasilkan satu lampu yang berbiji-biji macam ni. Dan hasilnya, mereka telah menerima berbakul-bakul kritikan daripada pengguna dan designer seluruh dunia. Mujur pada versi yang seterusnya iaitu Alfa 4C Spider, diorang dah gantikan dengan desain lampu depan yang lebih simple dan biasa. Nombor 5, Alfa Romeo SZ atau RZ. Model ni asalnya bukanlah direka oleh Zagato, tapi ia telah didesain oleh Fiat. Yang mana ianya sangat ketara, kereta ni sebenarnya dibina dengan menggunakan Lego. It's fire trucking awesome. You need to get one like right in. Kotak dan berpetak-petak, langsung tak ada curve. Dan bahagian belakangnya terlalu tinggi, membuatkan ia nampak tak seimbang. Nampak macam lebih kepada peti ais berbanding daripada sebuah kereta. Tak ada satu sudut pun yang kita dapat cari untuk kereta ni untuk ia nampak cantik. Tapi kelebihan kereta ni, kalau korang terlibat dalam kemalangan sardin, apit depan belakang, korang tak akan perasan.
Sebab bahagian depan dan belakang dia memang dah sepenuhnya menegak dan dah sedia penyek. Nombor 4, Ferrari 512M. Ferrari Testarossa adalah sebuah supercar ikonik pada era 80-an dan sepatutnya model ni dah berakhir pada era 80-an tersebut sebelum ianya kelihatan outdated. Tapi malangnya, model ni masih diteruskan dan tidak digantikan dengan model yang baru untuk dekad yang seterusnya. Dan Ferrari cuma upgrade sikit je untuk dijual semula. Dan hasilnya jadi pelik. Jujurnya, lampu depan 512M ni memang nampak pelik. Dengan bumper depan yang terlalu messy, garisan bumbung dan side blade juga masih kekal sama. Kerana 1-2 sentuhan yang sedikit ni menjadikan keseluruhan kereta ni nampak serba tak kena. Pengguna waktu tu mempunyai expectation yang sangat tinggi kepada pengeluar yang bernama Ferrari ni. Dan akhirnya, di atas permintaan yang kurang, hanya 500 unit saja model ni pernah dibina. Nombor 3, Lancia Y atau Lancia Y-Sedan. Sejak Fiat 500 dikeluarkan, Itali terkenal sebagai pembuat kereta kecil yang baik, mudah, simple dan ringkas. Mereka adalah seperti sahabat comel yang sentiasa membuatkan anda tersenyum. Tapi Lancia Y ni tidak. Lancia Y ni akan buatkan hidup anda sentiasa dalam kemurungan. Sepasang mata yang sedih, kening yang berkerut, rahang yang terenganga seolah-olah menagih simpati dan ada misai wak doyok yang dibalut sampai ke belakang. Proportion yang agak janggal, tambahan lagi design belakang dia dan lampu belakang yang terlalu ke bawah. Dah nampak macam sebuah van. Nombor 2, Fiat Multipla. Kereta ni dianggap kereta yang paling menyeramkan di dunia. Daripada bahagian depan kita akan nampak ada 2 layer. Bahagian atas ada lapisan muffin yang ditutup dengan acuan yang berbintik-bintik, seperti kereta yang dijangkiti dengan bakteria, membiak dan berpenyakit. Seolah-olah memotong 2 buah kereta hodoh yang berbeza dan mencantumkan mereka bersama-sama. Tetapi ianya tidak terhenti di bahagian luar sahaja, sebab bahagian dalaman dia juga tak kurang menyedihkan. Konsol tengahnya dikatakan direka dalam bilik yang gelap dan diadaptasikan daripada botox dan cengkerang siput. Nombor 1, Alfa Romeo 166. Alfa 166 adalah sebuah kereta yang dibina untuk diorang menunjukkan kepada BMW, Mercedes dan orang-orang Jerman macam mana sebuah kereta eksekutif yang ada gaya sepatutnya direka. Tapi hakikatnya, ia tak mencerminkan apa-apa eksekutif dan gaya pun, kecuali wajah pelik yang menjengkelkan. Untuk kereta sebesar ni, diorang meletakkan lampu depan yang paling kecil yang diorang boleh jumpa, yang saiz dia dah nak sama macam fog lamp. Dan kedudukan lampu depan tersebut diletakkan sejauh dan selebar yang mungkin, membuatkan kereta ni nampak macam mamat yang nama Sid tu, Sid the Sloth. This is Sid the Sloth from the movie Ice Age. Move it out, do the Sid, take it back, and do the Sid, step left, then drift. Diorang letakkan grill Alfa Romeo yang paling kecil diorang pernah cipta dan diorang posisikan pada kedudukan yang terlalu ke atas. Out of proportion, out of place. Cukup untuk merumuskan wajah sedih kereta ni yang membuatkan ianya tak banyak permintaan. Lantas, ini membuatkan Alfa Romeo berhenti daripada mengeluarkan model segmen kereta eksekutif besar buat selamanya. Banyak lagi model-model buatan Itali yang dikritik teruk oleh pakar-pakar designer serata dunia. Cantik atau hodoh sesebuah reka bentuk tersebut adalah subjektif sebenarnya, mengikut mata dan cita rasa masing-masing. Kerana tiada satu alat pun yang boleh tentukan sesuatu itu adalah cantik ataupun sebaliknya. Tapi kadang-kadang ianya terlalu ketara untuk kita nilaikan adakah ianya cantik ataupun sebaliknya. Apa yang kita boleh belajar dekat sini, Itali adalah sebuah negara pengeluar kereta yang jauh berbeza daripada negara-negara lain, terutamanya China. Jika China berusaha untuk meniru sesuatu yang bulat-bulat sama dengan ciptaan orang lain, Itali pula berusaha untuk menjadi sejauh mungkin berbeza daripada orang lain. Mereka berani untuk tampilkan sesuatu idea yang baru, unik, eksotik dan lain daripada yang lain. Walaupun kadang-kadang hasilnya menjengkelkan. Sebab diorang tahu peminat Italian car tergoda melalui sense, not the brain. Di sebalik kehebatan mereka, mereka sebenarnya adalah satu bangsa yang tak suka dikontrol. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru dalam channel ni, kalau korang juga peminat Italian car seperti saya, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like
dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah. Strategi, fight, conquer.